Mencicip, 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 mencicip. Oh, mencicip, 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 mencicip. Janganlah tak akai songkok, basikal cabut tak pernah gosok. Tayar kempis, roda bengkok, badan pepes semacam keropok. Bujang lapor keliling kampung, naik basikal hai pakai sarung. Minum air dan naik gembong, sakit perut terpekik terlolong. Hai bujang lapor, tak boleh harap basikal cabut dan naik kurap. Baru putus hai urat saraf, masuk angin nak keluar asap. Bujang lapor loya buruk, sana sini hai bikin sibuk. Naik basikal semacam beruk, tak ada kerja tolak habuk. Oh, mencicip, 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 mencicip. Oh, woo, mencicip, 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 mencicip. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton di Facebook Live page Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Aigruh Melaka. Okey, jadi sekali lagi anda bersama dengan saya, Nora Syah dalam segmen Inspirasi MMACP, semestinya Inforia untuk berjaya. Apa khabar penonton di rumah? Saya harap anda berada dalam keadaan yang sihat dan dihindari daripada wabak yang berbahaya. Seperti yang kita tahu sekarang ini, kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19. Jadi pastikan anda semua mengikut dan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Sentiasa memakai face shield ataupun face mask ketika berada di luar, menggunakan hand sanitizer dan mengamalkan jarak yang selamat 1 meter. Jadi jangan lupa juga, tak lupa juga untuk kita nak scan MySejahtera. Jadi pada anda semua, ke mana saja anda pergi, silalah scan MySejahtera. Sebelum kita meneruskan segmen kita pada pagi ini, jangan lupa like, komen dan share beramai-ramai. Okey, cepat-cepat like, komen dan share untuk kita kongsikan kepada anda supaya menjadi inspirasi pada anda semua dan bagi motivasi untuk diri anda sendiri. Okey, untuk pengetahuan anda semua, hari ini saya berada dalam Rumah Perak. Rumah Perak ni merupakan salah satu rumah replika yang terdapat di Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Aigruh Melaka. Okey, sebelum kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini, mari kita saksikan apa yang menarik di Mini Malaysia terlebih dahulu. Okey, seperti yang anda telah pun lihat di kaca telefon skrin anda telah menyaksikan beberapa tarikan yang terdapat di Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Aigruh Melaka. Jadi sekarang ni saya nak ceritakan kepada anda
antara aktiviti ataupun tarikan yang terdapat di Mini Malaysia ni. Di Mini Malaysia ni kita terdapat 13 buah rumah replika negara Malaysia dan juga negara ASEAN. Di mana dekat sini anda bolehlah berkunjung dan melihat sendiri rumah-rumah replika tradisional rumah negara Malaysia dan ASEAN. Antaranya kita ada rumah Perlis, rumah Kedah. Macam sekarang ni saya ada dalam rumah Perak. Kita ada lagi rumah Melaka, Johor, Kelantan sehinggalah Sabah, Sarawak. Selain itu juga di Mini Malaysia ni terdapat rumah-rumah tradisional negara ASEAN di mana anda bolehlah lihat sendiri replika rumah seperti rumah Indonesia, rumah Vietnam, Brunei, Singapura dan beberapa buah lagi yang terlibat di negara ASEAN. Okey, selain itu juga dekat Mini Malaysia ni kita ada kemudahan seperti kita ada kemudahan tandas dan juga gerai-gerai makan. Jadi anda tak perlulah risau kan. Ruangan solat pun kita sediakan. Di samping itu pada peniaga-peniaga dekat luar sana di Mini Malaysia juga kita masih ada lagi kekosongan untuk membuat sewaan gerai kios. Selain itu juga di Mini Malaysia kita ada sewaan pentas teja, kita ada sewaan bilik kaca dan yang paling menarik sekali di Mini Malaysia ni kita ada swimming pool. Jadi bila anda dah penat beriadah, berjalan berpeluh, bolehlah bermandi-mandi di swimming pool Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park. Okey. Jadi dalam segmen Inspirasi MMSCP kali ini, semestinya info dia untuk berjaya. Saya bersama dengan Puan Malina. Assalamualaikum Puan Malina. Salam. Cantik orangnya. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, jadi Puan Malina, sebelum kita nak teruskan perbualan kita kan, pagi-pagi ni semestinya orang cakap kalau tak kenal, macam mana nak berbual, betul? Yes, betul. Okey, jadi Puan Malina boleh silakan perkenalkan diri kepada para penonton di rumah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Mini Malaysia dan ASEAN kerana sudi menjemput saya pagi ni dalam satu sesi berbicara inspirasi dari MMCA. So saya perkenalkanlah diri saya. Saya Malina Umar, CEO Taman Sari Legacy Holding Sdn Bhd, yang beroperasi di Batu Berendam Melaka, di Bangunan Siri Melaka lah. Okey, saya mempunyai 6 orang anak. Semua dah besar dah. Dah bujang-bujang dah semua dah. Tapi masih maintain lagi kecantikan tu. Umur pun dah 46 tahun dah. Okey, mendapat pendidikan di UTM Melaka, UTM Johor, di dalam bidang hartanah lah. So before saya mencuburi bidang perniagaan ni, saya memang involved on property selama lebih kurang 15 tahun dalam property. Real estate dalam 12 tahun, and then saya berkecimpung dalam bidang hartanah sebagai unit hartanah di Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka selama 6 tahun. Selepas 15 tahun berkecimpung dalam kerjaya, dah bertukar pula position buat bisnes sendiri lah. So bermula ni daripada situlah saya mengorak langkah di dalam perniagaan lah. Jadi memang Puan Malina ni asal orang Melaka ke macam mana? Yes, saya memang asal orang Melaka. Durian Tunggal Melaka. Tapi dari kecil saya selalu berpindah randah. Umur saya masa kecil dulu dalam 3 tahun saya duduk di Sarawak selama 3 tahun sebab ayah saya askar kan. Lepas tu berpindah di Terengganu. Duduk di Terengganu selama lebih kurang 10 tahun. Lepas tu dah sekolah menengah tu baru balik Melaka. Sampailah sekarang. Okey, jadi Puan, boleh Puan ceritakan macam latar belakang keluarga ke macam mana? Adakah Puan memang dah berasal daripada yang senang ataupun daripada susah sekarang ni dah jadi senang sebegini? Okey. Latar belakang, background keluarga saya ni tak ada seorang pun yang ahli perniagaan. Semuanya adalah kerjaya. Macam ayah saya askar. Adik-beradik saya, bawah adik saya tentera udara, pilot. Yang ketiga tu suruh rumah tangga lah. Yang keempat polis. Yang kelima yang bongsu sekali rumah tangga. Saya je lah seorang yang melibatkan di dalam perniagaan. So background
family tu tak ada yang meniaga lah, saya lah meniaga. Saya pun mulakan perniagaan ni bermula daripada bawah, daripada zero, from zero. hero orang kata. Yes, from zero tu hero lah kan. So kita nak bermula daripada bawah ni, banyak pengalaman perjalanan yang harus kita tempuhi. Bak kata orang, kita nak berjaya ni kita kena orang kata step by step. Kita tak boleh jump into the high level terus, tak boleh. So kita mesti kena bermula tapak by tapak. Macam kita nak menaiki anak tangga kan. So kita tak boleh naik dekat tangga kan. So kita kena step by step lah. Itulah bermulanya saya dalam bidang perniagaan lah. Okey, jadi sekarang ni bila kita nak cerita pasal Taman Sari Legacy Holding, jadi mungkin Puan boleh briefkan sedikit dulu latar belakang perkenalan tentang Taman Sari Legacy Holding ni. Okey, Taman Sari Legacy ni bermula daripada hartanah dulu. Okey, so kita start on hartanah because saya dah pengalaman dalam hartanah ni dah lebih 15 tahun. So saya dan husband buatlah bisnes property. Kita developkan tanah, pecah-pecah lot, everything semua. So kita jual lot-lot banglo. So bila bermulanya perniagaan herbal product ni adalah because saya minat. Daripada kecil dulu, daripada saya sekolah dulu, saya memang minat penjagaan kesihatan tradisional ni. Sebab dulu-dulu selalu suka sangat berkawan dengan nenek-nenek, makcik-makcik, tanya macam mana nak penyediaan herba-herba, penyediaan lulu. Dulu manalah kita ada duit kan, nak beli produk-produk macam-macam ni sekarang. So apa yang saya nak, saya ambil ilmu daripada orang-orang dulu ni. Sikit-sikit. Lepas itu minat mendalam dalam bidang herba ni saya amalkan sampai sekarang lah 20 lebih tahun dah saya mengamalkan herba. Di dalam So bila saya dah mengamalkan herba, so benefit saya dapat daripada amalan herba tu saya sharingkan, kongsikan kepada orang-orang sekeliling saya. Itulah bermula saya buat produk. Bermulanya produk saya yang pertama produk herba, iaitu minyak herba dan juga jamu. Daripada situ saya naik sikit dalam herba produk untuk dalaman. Kemudian barulah kita keluarkan produk skincare, produk makanan, produk minuman. Daripada situlah saya bermulanya daripada bawah. Bukan senang kita nak berniaga ni. Perlukan kesabaran, kecekalan, satu lagi komitmen yang sangat tinggi. So kalau kita tak hati kuat, hati bersih ni memang tak boleh nak fokus, memang susah lah. Nampak depan akhiran tu memang orang kata dapat wah bagus, berjaya, successful tu before berjaya. Yes, orang tak nampak. Tunggang terbalik kita macam mana kita nak handle everything semua. So the successful tu datang bila kita berjaya, itu yang akan menjadi orang kata kepuasan dari diri kita. So apa yang kita dah lalui itu yang nanti kita nak kongsikan bersama pada orang-orang sekeliling kita, anak-anak muda, generasi anak-anak muda sekarang kita. Orang kata tak kenal maka tak cinta. So kita kena bermula daripada bawah. So saya nasihat kepada semua generasi muda, selalu terokai apa yang you nak. Tak semestinya cita-cita yang you nak tu terkabul macam tu je. You boleh buat, tapi ambil pengalaman dulu. Pengalaman tu sangat penting sebenarnya. Okey, jadi mungkin Puan boleh selitkan juga daripada latar belakang sedikit lah tentang Taman Sari Legacy ni. Daripada bermulanya, start bila, macam mana tercetusnya idea nak buat tu. Okey, bermulanya adalah selepas saya involve on property, saya buka perniagaan spa. Okey, yang kita dah ada spa di Jonker Walk. Di Jonker Walk tu kita the only Malay lah yang ada dekat situ yang beroperasi spa secara konsep kita adalah tradisional Melayu kita. So bermulanya di situlah. So selama 10 tahun saya di sana. Lepas tu customer saya banyaklah minta saya buat macam herba produk. So kita pun start lah buat produk everything semualah. Okay, so bila perniagaan spa ni dah mengurat langkah, so saya pun cuba melahirkan apa yang saya amalkan tu di dalam produk-produk yang saya amalkan. Di samping tu kita actually Taman Sari Legacy Holding ni kita ada lebih kurang dalam 7 subsidiary company bawah kita.
So main kita adalah Taman Sari Legacy Holding lah. Salah satunya kita ada Taman Sari Spa, kita ada Taman Sari Manufacturing. Yang kita pun dari kilang kita sendiri, produk-produk yang kita lahirkan ni semua adalah produk daripada kilang kita sendiri yang beroperasi di bangunan Seri Melaka. So kita pun ada juga Innocraft Taman Sari Legacy, di mana kita mengumpulkan semua produk-produk usahawan dan juga kraft tangan di satu Malaysia untuk kita pamerkan. Kadang-kadang produk-produk owner ni dia tak ada showroom. Dia tak ada showroom, dia nak memamerkan produk-produk dia. So macam mana dia nak membuka laluan kepada mungkin di dalam negara dan di luar negara. Macam saya banyak berkolaborasi dengan agensi dan juga negara-negara luar. So far kita pun dah masukkan produk-produk kita di pasaran Arab Saudi, Singapore, Brunei, insya-Allah Indonesia coming soon. So Middle East dan juga pasaran Eropah juga ada minat kita punya asam pedas. Actually sebenarnya produk-produk Malaysia ni sangat bagus dan permintaan sangat banyak, sebab saya banyak kolaborasi dengan negara luar, especially sebelum Covid lah saya ada pergi Jakarta simposium dengan lebih kurang dalam 20 negara macam tu. Lepas tu kita pergi ke negara China buat lawatan, produk-produk halal produk ke seantara dunia. So memang actually produk especially Malaysia yang berkonsepkan halal ni memang sangat diminati dan Dapat permintaan tinggi. Dapat permintaan tinggi sebenarnya. So saya mengalu-alukan kepada usahawan yang ada produk tapi tak tahu macam mana nak marketkan, bolehlah datang ke Innocraft, boleh pamerkan produk dan kita akan tolong membantukan macam mana kita nak memasarkan produk-produk diorang. So kata berkongsi rezeki lah. Betul. Jadi banyak sebenarnya kita nak tahu lagi tentang Taman Sari Legacy Holding ni. Dan disebabkan itu, kalau anda semua nak tahu, setia bersama kami. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Okey. So nanti naik rehat balik, saya akan tanya pada Puan syarikat-syarikat yang ada bawah Taman Janganlah tak akai songkong basikal cabut tak pernah gosong tayar kempis roda bengkok badan pepes semacam keropok bujang lapor keliling kampung naik basikal hai pakai sarung minum air dan naik gembong sakit perut terpekit terlolong hai bujang lapor tak boleh harap basikal jabok dan air kurap baru putus hai urat saraf masuk angin nak keluar asap bujang lapor loya buruk sana sini hai bikin sibuk naik basikal semacam berot ada kerja tolak habuk mencicik 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 mencicik. Kembali bersama saya Nur Aisyah dalam segmen Inspirasi MMACP. Semestinya Inforia untuk berjaya. Okey, jadi sekarang ini saya nak berkongsi pula kepada anda semua pakej-pakej yang terdapat di Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park iGrove Melaka. Okey, jadi pengetahuan anda semua, pakej yang orang kata sukar nak didapati di tempat-tempat lain, kita ada pakej makan berhidang. Di mana dekat Mini Malaysia ni anda bolehlah makan berhidang secara orang lama orang cakap
makan dalam talam bersama dan bersila di lantai. Jadi anda bolehlah pilih. Kebiasaannya kita akan buat makan berhidang ni dekat rumah Selangor. Jadi anda bolehlah nikmati suasana kampung dengan makanan cita rasa kampung orang kata. Selain itu dekat Mini Malaysia ni kita terdapat pakej untuk membuat sambutan hari keluarga, hari jadi, team building dan juga mesyuarat. Sekarang ni nak dekat Ramadan ni, apa lagi dekat Mini Malaysia sekarang ni dah keluarkan pakej cita rasa nostalgia. Di mana cita rasa nostalgia ni kita buat pakej untuk berbuka puasa. Jadi anda bolehlah untuk maklumat lebih lanjut boleh kontak di talian 013 3138686. Okey, kita nak kembali bersama dengan tetamu kita hari ini, Puan Mali. Untuk pengetahuan semua, untuk segmen inspirasi kali ini saya bersama dengan Puan Malina daripada Ketua Pegawai Eksekutif Taman Sari Legacy Holding. Tadi Puan dah cerita sedikit kan, brief sedikit pasal apa itu Taman Sari Legacy Holding ni sebenarnya. Sekarang ni kita nak Puan sharekan pula perjalanan Puan sepanjang berada dalam Taman Sari Legacy ni. Okey, perjalanan ni panjang macam-macam. Okey, so because kita ada lebih kurang dalam 7 subsidiary company. Antara bisnes pertama kita involve on property, yang kedua tadi spa tadilah. Spa di mana spa Taman Sari Legacy ni kita menawarkan pakej perawatan tradisional. Perawatan zaman orang dulu-dulu, sebab sekarang banyak spa banyak berkonsepkan moden. Lepas tu kalau kata kita tengok spa-spa di Malaysia tu banyak yang berkonsepkan Bali dan juga berkonsepkan Thailand. So bila spa je Thailand dan Bali, itu memang sinonim lah. So saya sebenarnya nak memperkenalkan perawatan tradisional Melayu kita. So bila spa je tradisional Melayu, ada macam like awkward lah sikit. Tapi itulah dia sebenarnya. Perawatan-perawatan Melayu kita kena harus wawalkan, especially generasi muda, tentang kita punya penjagaan selepas bersalin, berpantang tu sangat penting. Zaman sekarang kebanyakan dah banyak melupakan juga tradisi-tradisi amalan berpantang ni. So kita nak mulakan balik, nak memperkenalkan balik kepada generasi kita tentang perawatan-perawatan tradisional ni, especially perawatan herbal. Generasi sekarang tak berapa sangat suka dengan herbal kan. Ya, betul. Suka. So apa yang saya nak kongsikan adalah kita nak memperkenalkan herbal, sebab kita tak boleh salahkan generasi, sebab mungkin dia tak ada ilmu, tak ada info tentang herbal. Macam mana ilmu tentang herbal tu, apakah orang kata khasiat tentang herbal tu. So kita lah generasi yang dah lama ni nak berkongsi kepada generasi muda tentang perawatan-perawatan dan juga amalan-amalan herbal yang harus kita amalkan, supaya anak-anak muda dapat benefit seterusnya dapat dikongsikan sepanjang zaman. So kita punya amalan tradisional, especially perawatan Melayu kita ni tidak dilupakan lah. Banyak sebenarnya kita punya perawatan Melayu ni bagus-bagus. Dari segi urutan, dari segi amalan pemakanan, amalan senaman, perawatan-perawatan tu banyak sebenarnya dan bagus. Sebab tu you all tengok zaman dulu-dulu nenek moyang kita anak berbelas kan, bekerja sawah, betul tak? Tapi tak ada penyakit pun, tak ada kenyamanan darah tinggi, semua tak ada. Anak berbelas, tak ada beranak di hospital, beranak kat rumah, kerja sawah lagi. Tapi apa yang dia makan, ada amalan diorang, amalan pemakanan herba, amalan ulam-ulam, perawatan. Itulah yang kita nak panjangkan dan wawalkan kepada generasi muda kita di dalam perawatan Taman Sari Legacy. Yang itu saya zahirkan di dalam perawatan dan juga herba produk. Itulah antara salah satu subsidi di bawah Taman Sari Legacy adalah Taman Sari Spa. InsyaAllah kalau kata yang berminat untuk mengikuti kursus bertandang spa, kita pun ada ada pakej bertandang spa yang kita akan jalankan tidak lama lagi. So boleh berminat, bolehlah register dengan kita untuk pakej bertandang spa nanti. Okey, jadi antara salah satu anak syarikat di bawah Taman Sari Legacy Holding ni kita ada tadi
Taman Sari Spa. Jadi Taman Sari antara pakej-pakej yang orang kata jadi permintaan tinggi di Taman Sari Spa ni. Kita banyakkan rawatan semuanya tinggi lah. Dari segi rawatan berurut, pupuk facial tu kita lebih kepada rawatan urutan muka. Kita kat sini perawatan kita memang tak ada mesin, semuanya tradisional, semuanya berkonsepkan urutan. Facial pun kita gunakan teknik urutan. Sebab urutan menaikkan seri wajah. Itu bila aliran darah kita berjalan dengan lancar, tak kira dalaman atau luaran, so muka kita naik seri. Macam tu orang dulu macam ni nak naik seri muka kan, dia amalkan urutan wajah. Itu yang kita buatkan di dalam Taman Sari Spa, pupuk facial. Kita buat itu antara rawatan yang paling permintaan ramai. Di samping dapat meningkatkan stres. Zaman sekarang kan zaman stres. Betul tak? Sana sini semua stres. Ya, semua stres. Kerja pun stres, makan pun stres, everything stres. So, kita kena orang kata nak merelaxkan, tidak ada stres-stres, boleh pergi ke spa. Manjakan diri kena wajib sebenarnya. Kita spend kan sebulan sekali pun untuk diri sendiri. Sebab kita ni badan bukan macam robot kan. Sekali-sekali nak kena rehat juga. 24 jam kita berhenti bekerja. Sebenarnya kita tidur pun bekerja juga sebenarnya. Tapi kita kena ada satu me time lah untuk kita. Pilih rawatan-rawatan, tak kira rawatan moden, rawatan tradisional untuk diri kita lah juga. Okey, jadi selain Taman Sari Spa, saya dipahamkan juga ada skincare juga di bawah Taman Sari Legacy. Jadi mungkin Puan boleh ceritakan sedikit tentang Melo Skincare ni. Okey. So Melo Skincare, nama dia pun unik. Saya pilih nama Melo ni sebab Melo ni nama yang unik. Zaman dulu kan. So kita punya packaging pun warna pink. Kita punya nama pun Melur. Kenapa saya pilih Melur? Sebab Melur ni adalah satu nama yang unik, tradisional. So banyak nama-nama skincare di pasaran sekarang banyak menggunakan nama-nama yang moden. So why not saya kata saya cuba nama-nama tradisional, ada kampung-kampung. So alhamdulillah kita punya produk skincare ni saya buat R&D hampir lebih dekat setahun lebih juga proses R&D dia. Ambil masa yang lama lah untuk satu-satu produk tu, because saya akan cuba pada diri saya sendiri dulu sebelum kita nak keluarkan. Begitu juga dengan produk herba juga. Saya akan amalkan dulu herba kita. Dah 20 tahun amal herba, barulah kita akan buat produk kita sendiri. Sama juga macam skincare juga. Okay. So yang ni adalah Essence Clear Water. Essence Clear Water kita berkonsepkan rose water. Lebih kepada natural. Dalam ni pun kita ada minyak kelapa dara. Jarang essence ada minyak kelapa dara, tapi kita ada letak minyak kelapa dara di dalam kita punya essence. Kebanyakan kita punya produk adalah lebih kepada natural lah. Natural dan organik. Jadi skincare ni dia ada set ke atau memang Puan jual yang essence sahaja? Kita ada set, tapi you boleh beli satu-satu lah. Kita ada dua, satu essence clear water dan juga facial mist. Ni. Yes, facial mist kita ni kemana-mana saja kita boleh gunakan facial mist kita. Ini pun berasaskan natural juga, organik juga. Kita punya ingredient lebih kepada kata air mawar, rose water. Yang ini daripada Bulgaria. Jadi import daripada Bulgaria, rose water, pure rose water. Yang ini daripada Korea, pun pure rose water. Sebab tu saya tak suka ada banyak chemical di dalam produk saya lah. So kebanyakan produk-produk Taman Sari ni ada berunsurkan organik. 100% macam herba adalah 100% organik. Okey, selain kita ada Melo Skincare, jadi orang kata apa itu Mika pula? Mika kosmetik. Kita baru nak launch. Kita dalam proses R&D untuk buat lip scrub, lip mask, perawatan orang kata lebih kepada perawatan lah kosmetik ni. Macam lipstick, macam blusher tu ramai dah semua orang guna dah, produk dah. So apa yang saya nak buat adalah kita lebih kepada natural product.
Natural product adalah untuk memulihkan kepada tradisional dan juga perawatan dan juga secara natural lah. So saya tengok ramai orang guna lipstick. Lepas tu banyak yang mengalami kekeringan mulut, everything semua. So macam mana kita nak merawat? Tak ada perawatan yang untuk moistkan kita punya bibir kita. So saya dalam proses juga R&D sekarang ni. Kita punya lip matte, lip mask dan juga lip scrub. InsyaAllah coming soon lah. Satu set lip mask dengan lip scrub. So kita dapat natural, kita tak payahlah pakai lipstick tebal-tebal. Kadang-kadang bila kita pakai lipstick selalu akan jadi hitam. Disebabkan kita punya contents di dalam lipstick kita ada certain-certainnya yang akan menghitamkan bibir. Sebab tu bila kita nak pilih sesuatu produk, kita kena tengok ingredient. Kena tahu apa ingredient kat dalam tu. Itu wajib tu, penting sebenarnya tu. Jangan kita main beli cantik color lah. Lepas tu lama pakai jadi bibir hitam. Dah tak cantik kan. Okey, selain daripada anak syarikat yang ada Mika, selain Mika kita ada Imen juga kan? Yes kan. Imen ni pun saya baru dalam proses R&D juga. Banyak tengah dalam proses R&D. Sebab saya tengok lelaki pun nak cantik juga kan. Cantik, kemas. So banyak yang kita akan buat dengan especially lelaki punya perawatan. Kita pomade lah untuk lelaki rambut. So macam mana kita nak bagi kemas. Itu yang saya banyak saya bagi top juga kepada sekolah-sekolah di Seluruh Melaka. Saya pernah bagi top pada sekolah Melaka tentang penjagaan kecantikan diri kepada especially budak-budak sekolah rendah ni. Dapat sambutan yang sangat bagus lah. Sebab kadang-kadang kita nak bermulanya kecantikan dan penjagaan ni mesti bermula daripada kecil. So kita kena terapkan kepada macam mana nak jaga rambut, macam mana nak sikat rambut bagi kemas. Yang perempuan macam mana nak bagi orang kata kemas sekolah, baju tak adalah selekin. Dia pun nak kata darjah 2, darjah 3 pun boleh jaga perawatan, boleh kemaskan diri. Itulah yang saya bagi ke sekolah-sekolah lah. Sebelum COVID. Jadi banyak juga aktiviti yang telah dilakukan sendiri oleh Puan Amalina. Okey, jadi nak tahu lagi apa lagi yang ada di bawah Taman Sari Legacy Holding ni. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Nur Aisyah dalam segmen Inspirasi MMACP. Semestinya euforia untuk berjaya. Kita berehat sebentar. Mencicir, 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 mencicir. Lagi sangat ke? Mencicir, 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 mencicir. Bujang lapuk tak akai songkok, basikal cabut tak pernah gosok. Tayar kempis, roda bengkok, badan pepes semacam keropok. Bujang lapuk keliling kampung, naik basikal hai pakai sarung. Minum air dan naik gembong, sakit perut terpekit terlolong. Hai bujang lapuk, tak boleh harap basikal cabut dan air kurang. Baru putus hai urat saraf, masuk angin nak keluar asap. Bujang lapuk loya buruk, sana sini hai bikin sibuk. Naik basikal semacam berot, ada kerja tolak habuk. Mencicir, 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 mencicir. Mencicir, 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 mencicir.
Kembali bersama saya Nur Aisyah dalam Facebook Live segmen Inspirasi MMACP, semestinya Inforia untuk berjaya. Okey, jadi untuk pengetahuan anda semua, sekarang ni saya berada di dalam Rumah Perak. Jadi pada penonton-penonton yang baru saja menyertai kami punya Facebook Live, jangan lupa like, komen dan share untuk hari ni. Jadi sekarang ni saya nak berkongsi pula aktiviti-aktiviti yang menarik dekat Mini Malaysia ni. Antara aktiviti yang menjadi orang kata permintaan tinggi waktu sekarang ni, kita ada aktiviti ATV. Jika anda berminat untuk melakukan aktiviti-aktiviti sukarlasak, di Mini Malaysia juga menyediakan beberapa aktiviti sukarlasak yang seperti saya katakan tadi, ATV. Jadi untuk booking ataupun tanya dengan lebih lanjut, bolehlah hubungi di talian 013 313 8686. Selain aktiviti ATV, di Mini Malaysia juga ada aktiviti seperti wall climbing, memanah, berkayak dan juga memancing. Jadi kalau anda berminat untuk melakukan aktiviti, bolehlah datang di Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Aikroh Melaka. Jadi kita nak sambung balik cerita kita bersama dengan Puan Malina. Tadi kita dah serba sedikit lah tentang Taman Sari Spa. Kita dah cerita tentang Melo Skincare dan juga Mika Aiman. Sekarang ni saya nak tanya pasal Puan tadi ada sebut pasal Incraft. Jadi Innocraft. Innocraft. Okey, jadi mungkin Puan boleh terangkan lebih lanjut tentang Innocraft ni sendiri. Okey, Innocraft Taman Sari Legacy ni yang kita beroperasi di Bangunan Siri Melaka, Batu Benam. Kalau you pernah pergi di Bangunan Sirim, kalau you tengok kat Bangunan Sirim tu, kebanyakan orang takut nak pergi sebab Bangunan Sirim kan. Tapi you don't worry, you just masuk Bangunan Sirim tu, you terus ke belakang dan kita punya showroom kita di belakang. Di situ kita ada pamerkan produk-produk usahawan daripada seluruh Malaysia, produk-produk kraft tangan, produk-produk makanan, kesihatan, skincare. So untuk tengok semua produk-produk ni boleh pergi di page atau IG kita Innocraft Taman Sari Legacy. Ataupun untuk tengok produk-produk kita boleh tengok di page atau IG Taman Sari Legacy Spa HQ. So untuk produk Melo Skincare HQ. So Innocraft ni banyak juga aktiviti-aktiviti selain daripada showroom. Kita ada juga program-program yang kita buat. Antaranya program-program bertanang spa. Okey, program Hufaz. Kita pun ada jalan program Hufaz juga setiap hari Sabtu. Hufaz di mana kita mengajar student-student bawah 15 tahun untuk juzuk amal juga setiap hari Sabtu. Dan kita juga ada program cantik batik. Program hydrostone untuk kanak-kanak. Tapi because of COVID ni, so program kita terpaksa ditekatlah because of COVID. So insyaAllah bila everything semua dah okey, kita akan open balik kepada student-student. So setiap hari Sabtu dan Ahad lah kita akan open. Kita juga ada buat sesi-sesi program macam ceramah, program ada-ada. Kita juga ada kelas macam tarian. Maksudnya tarian tradisional lah. Macam Zumba. Zumba tu kita gantikan dengan tradisional ada-ada. Zumba juga. Yes, kita tak ada pakai Zumba, kita pakai ada-ada. Ada-ada ni konsep dia adalah tradisional senaman lah. Berkonsepkan tradisional Melayu kita punya tarian lah. So dia boleh jadi dia tarian. dia tarian. So macam Zumba kan. So kita tak nak Zumba. So kita nak tradisional punya. So kita ubahkan kepada tarian ada-ada. So dari segi situ diorang akan dapat kita senaman lah. Senaman dari situ. So banyak juga program di Innocraft. Kita ada juga kafe. Coffee Talk Cafe di Innocraft. Di mana Coffee Talk Cafe ni kita ada kopi yang kita buat di kita punya manufacturer, Taman Sari Legacy Manufacturer. Okay, kita ada keluarkan kita punya Chocoloko. Ni Chocoloko ini sangat sedap. Chocoloko ni kita ada mix dengan kurma dan juga buah tin. Sangat sesuai untuk kanak-kanak hingga dewasa. Zaman sekarang kan dah setahun anak-anak kita duduk kat rumah. Semua dah tepu because of
gadget, so many things kan. So macam sekarang pun dah mula sesi sekolah, macam mana nak bagi dia energy balik. So boleh minum satu sachet Choco Loco ni, bagus untuk brain juga. Untuk skill brain. Dan juga kita ada minuman herbal. Kita ada cappuccino lino. Dalam ni ada Kashif Fatimah dan Manjakani. Yang ini Mocha Loca. Nama pun saya ikut muda-muda, because saya tahu orang muda sekarang tak suka makan jamu. Ya, betul. Kopi-kopi semua tak layan dah. So saya nak kasih kita punya generasi muda macam mana nak kasih dia orang yang suka herba ni. So saya blendkan dengan kita punya cappuccino dan juga mocha. So jadilah Choco Loco tak ada herba jadilah cappuccino lino dan Mocha Loca. So kalau nak try kita punya minuman ni, boleh datang di Coffee Talk Cafe di Inokah Taman Sari. InsyaAllah kita juga akan ada cawangan di Batu Berendam. Dan juga cawangan kita juga di Penang coming soon, insyaAllah. So nanti Sampai boleh. Penang. Yes. So kalau minum ni memang sangat energi lah. Kalau you kata hari pagi ni, kalau student nak study whatsoever, minum satu cawan cappuccino lino atau mocha loca pun you can ada energy you. Okey, bila Puan Malina dah cakap pasal Cafe Talk Cafe, jadi apa lagi yang ada dekat Cafe Talk Cafe ni? Selain kita ada Choco Loco, kita ada mocha, kita ada apa lagi tadi satu? Cappuccino lino. Cappuccino lino. Okey, jadi apa? Sebab saya nampak asam pedas kat situ tu kan. Oh, itu yang paling best tu. Okey, disebabkan saya ni suka memasak sebenarnya. Bila saya punya dekat Facebook, saya banyak kongsi tentang masakan. So saya punya customer, saya punya team, saya ada team seluruh Malaysia lah. Kita punya agent dah. So okey, dia kata Kak Amal asyik masak, jadi dia panggil saya Kak Amal. So Kak Amal buatlah satu produk asam pedas yang kita boleh rasa air tangan Kak Amal. So selama 2 bulan saya bertunggu lumus untuk melahirkan satu produk makanan di Coffee Talk Cafe. So maka lahirlah the best asam pedas Melaka, air tangan saya. Ini memang kata boleh try. Kata zaman sekarang semuanya busy. Betul. Balik rumah tak ada masa nak menumbuk bawang everything bagai, tak perlu lagi. So apa yang you perlu adalah you ambil this the best asam pedas Melaka. Dalam ni ada 2 sachet. 125 gram. So ada lebih kurang 250 gram. Banyak tu, lebih kurang dalam 1 ekor ayam lah kalau masak asam pedas. So ada 1 sachet tu you just buka. Dalam ni ada instruction dia. Buka, paste tu masuk dalam periuk, tak perlu lagi letak minyak. Lepas tu masukkan ayam atau ikan kemudian, sebab takut hancur kan. Kalau ayam dululah. Lepas tu dah sebatikan dengan asam pedas tu. Lepas tu baru letak asam jawa. Lepas tu letaklah terung ke bedek ke sayuran ke. Siap tak sampai 10 minit dah siap. Ni nak puasa ni kan, masa saya busy kan. Boleh try the best asam pedas Melaka. Boleh pergi dekat page IG the best asam pedas Melaka. Ini boleh dapat di Coffee Talk Cafe. Okey. Jadi apa lagi yang produk kita buat? Tadi saya nampak kat situ ada lagi beberapa produk jamu-jamu ke tu depan-depan. Yes. Okey, kita ada jamu dan juga minyak herba. Ini antara produk saya yang pertama lah yang saya keluarkan. Ini jamu teruna untuk lelaki. Lelaki yang lelaki juga boleh amalkan. Dan juga untuk perempuan yang belum berkahwin, jamu perawan sari. Kebanyakan anak-anak muda kita bila period tu, minta maaf saya ada terang sikit, bila period tu agak macam period pain everything semua kan. So bila amalkan jamu ni, insyaAllah dia akan meriliskan kita punya pain dan juga mencantikkan blood circulation. So dalam ni memang kita ada lebih kurang dalam 26 jenis herba rempah-ratus yang kita blendkan secara tradisional. Okay. Dan kita juga ada jamu dara sari. Ini memang famous lah. Antara killer produk kita lah, jamu dara sari ni. Kita juga ada lebih kurang 26 jenis rempah akar kayu yang kita blendkan di dalam satu botol ni. Ada lebih kurang 60 biji. So 2 biji pagi, 2 biji malam lah. So untuk energy, untuk blood circulation, orang kata beauty inside lah. Ini yang kena makan dulu.
nak badan cantik sampai umur 40-50, kena amalkan jamu. Okey, so Jadilah macam puan kita sekarang ni kan. Nak cantik macam Puan Malina ni boleh amalkan jamu-jamu yang dah dikeluarkan. So kita ada juga lagi minyak herba sehari. Minyak herba sehari ni kita blendkan lebih kurang dalam 18 jenis herba dan akar kayu di dalamnya. Minyak herba ni boleh guna daripada baby hingga dewasa. Untuk perawatan luar lah, berurut. Ini pun boleh kalau kita amalkan perawatan di spa, kita ada buat perawatan awet muda. Kita ada pakai lulur dan juga minyak herba, dan perawatan mandi minyak. Kita gunakan minyak herba. Mandi minyak bukan minyak mandi tu bukan lah. Kita urut pakai minyak herba dalam posisi yang banyak lah. So bila kita amalkan minyak herba ni, lama badan kita akan jadi awet muda lah. Kena amalkan lah. InsyaAllah. Okey, jadi kita dah cerita antara banyak-banyak kan macam mana dalam satu syarikat yang besar Puan boleh handle banyaklah anak syarikat di bawahnya. Jadi mungkin Puan boleh ceritakan apa antara halangan yang perlu Puan tempuhi sebelum nak menjadi berjaya seperti ini. Okey, terima kasih Aisyah. Sebenarnya banyak halangan. You all nampak yang so cantik, so beauty. So bila kita as a product owner, yang kita pamerkan adalah benda yang indah-indah belaka. Betul. Tapi yang kata benda-benda cabaran tu, dugaan tu, tunggang terbalik, menangis ke apa, berarti semua kita tak tunjukkan kepada audience, because itu adalah kita punya orang kata passion kita, adalah kita punya orang kata apa yang harus kita jalankan untuk kita fokuskan kita punya bisnes kita. So kita kena lalui sebenarnya cabaran-cabaran ni banyak dari segi of course dari segi kewangan, everything semua. So far alhamdulillah, sepanjang saya berbisnes ni, saya tak pernah ada mana-mana pinjaman pun daripada mana-mana agensi kewangan pun. Alhamdulillah, so far kita memulakan bisnes kita daripada zero, daripada mula. Bak kata orang generasi muda ni tak perlu ada modal yang besar. Tak perlu nak kata aku nak bisnes kena ada modal yang besar, tak perlu sebenarnya. Yang perlu you ada adalah kecekalan, semangat dan juga passion. Itu adalah modal yang pertama yang you harus ada selain daripada modal kewangan. So daripada situ you akan berazam dan you akan maintain, dan lama you akan jadi as a business person lah. Itu. Jadi banyak lagi kita nak minta orang kata nasihat daripada Puan Malina sendiri. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Mencuci Janganlah tak akai songkok, basikal cabut tak pernah gosok, tayar kempis, roda bengkok, badan pepes semacam keropok. Bujang lapor keliling kampung, naik basikal hai pakai sarung, minum air dan naik gembong, sakit perut terpekit terlolong. Hai bujang lapor, tak boleh harap basikal jabok dan air kurang, baru putus hai urat saraf, masuk angin nak keluar asap. Bujang lapor loya burung, sana sini hai bikin sibuk, naik basikal
mencuci, mencuci. Oh, mencuci, 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 mencuci. Kembali bersama saya Norasha dalam segmen Inspirasi MMACP. Semestinya euforia untuk berjaya. Okey, jadi apa lagi aktiviti yang ada dekat Mini Malaysia ni? Selain anda jalan ke rumah-rumah dan melihat replika-replika rumah yang terdapat di Mini Malaysia, anda wajib untuk masuk di setiap rumah dan singgah di semua rumah yang terdapat dekat negara Malaysia ni. Kerana kita ada permainan tradisional. Contohnya macam sekarang ni kan. Saya dekat rumah Perak. Jadi permainan dalam rumah Perak ni adalah permainan gasing. Jadi anda bolehlah mencuba dan mempelajari cara main gasing cara orang lama. Dulu orang zaman-zaman sekarang ni semua dah guna Beyblade dah. Dah tak ada dah apa orang kata gasing-gasing lama yang besar-besar ni. Semua dah tak, orang kata tak tahulah cara nak bermain. Selain permainan gasing, kita ada permainan congkak, kita ada permainan carrom, kita ada mewarna batik juga dekat rumah Terengganu, dan juga ada sumpit. Jadi anda kalau nak melakukan aktiviti-aktiviti seperti tradisional ni, bolehlah jangan lupa singgah dekat rumah-rumah tradisional yang disediakan di Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Air Melaka ni. Okey, kita bersama kembali dengan Puan Malina ni dalam segmen Inspirasi MMACP, semestinya euforia untuk berjaya. Jadi tadi kita nak cerita lagi satu syarikat bawah Taman Sari Legacy ni. Kita ada Alhambra. Jadi apa itu Alhambra tu? So banyak sangat apa nama tu meniaga yang apa ni Kak Mal panggil Kak Mal yang Kak Mal buat ni banyak sangat. Actually sebenarnya perniagaan tu adalah satu minat. Minat tu yang melahirkan jadikan satu perniagaan. Asalnya sebenarnya Kak Mal ni memang selepas sekolah ni memang suka sangat nak jadi fashion designer sebenarnya. Kak Mal ni pun memang seorang pelukis. Memang pandai melukis lah. So memang masa dulu nak masuk ITM memang dah prepare nak jadi fashion designer atau interior designer. Tapi tak ditakdirkan dapat masuk fashion designer, dapat masuk bahagian property lah pula. So minat yang mendalam tu tidak kata berkubur begitu saja. So bila dah start perniagaan tu mulalah rasa nak melahirkan balik minat dan hobi yang lama terpendam tu. So Kak Mal lahirkan di dalam House of Alhambra, di mana kita saya designkan a few abaya yang berkonsepkan apa nama tu di Middle East jugalah. Abaya tu yang mana kita collaborate dengan usahawan benang nenas. Kalau you nak tahu kita punya pakaian yang dijahit daripada benang nenas. Itu yang unik dia. Sebenarnya benang nenas tu diproses menjadikan benang. So daripada benang tu kita jahit pakaian. So kita lahirkan di dalam kita punya design House of Alhambra. So nak tengok design-design House of Alhambra, bolehlah pergi di page atau IG House of Alhambra. Situ kita banyak buat abaya je lah. So macam mana buah boleh jadikan benang tu? Sangat itu unik dekat situ. Unik. Itu sebenarnya teknologi daripada Indonesia. Usahawan ni dia ambil teknologi daripada Indonesia tu, dibawa ke Malaysia dan dia buatkan apa serat nenas tu dijadikan benang nenas. Benang daripada nenas tu. Lepas tu saya pun ambil dia punya produk dia, kita lahirkan di dalam kita punya apa nama tu pakaian kita lah. So insya-Allah kita akan apa nama tu fokus program apa ni design ni insya-Allah dalam next year lah. Itu projek coming soon lah insya-Allah. Alhamdulillah dah banyak makin semaju kan. Jadi kita nak tahu tips-tips Puan
untuk nak kekalkan orang kata semangat tu, tak putus asa tu. Macam mana tu? Sebenarnya untuk mengekal nak buat bisnes ni, semua orang boleh buat bisnes. Tapi macam mana kita nak memaintainkan bisnes kita? Macam mana kita nak mengekalkan bisnes kita? Itu adalah sangat-sangat susah dan cabaran dia sangat banyak. Dugaan dia sangat banyak. Fokus sajalah. So saya cakap kita kena ada satu orang kata matlamat kita. Apa benda yang kita nak buat pun kita kena ada matlamat dan fokus kita. Aim kita untuk kita berjaya. Contohnya kalau kita nak buat sesuatu benda, kita kena fokus sampai kita berjaya dan sampai kita dapat capai benda tu. Kata kejayaan tu kita kena orang kata lalui itu dengan semangat yang kental dan passion lah. Contohnya macam saya suka Mini Malaysia sebab saya dah datang Mini Malaysia dia dah lama. Masa saya form 5 lagi. Mini Malaysia ni adalah satu konsep yang sangat bagus. Sebab dia melahirkan konsep-konsep tradisional yang kita tak dapat lagi di zaman sekarang. Itulah yang kita kena sanjung, itulah yang kita kena pupuk kepada generasi-generasi muda tentang tradisional tu. Maksudnya generasi muda kena tahu konsep inilah rumah-rumah yang tradisional zaman-zaman dulu. Sebab kita tengok dah tak ada lagi rumah-rumah tradisional zaman-zaman sekarang ni lagi. So anak-anak kita, anak muda pun tak tahu rumah Perak macam ni rupa. Lawa sebenarnya. Rumah Terengganu macam ni, rumah Melaka macam ni, rumah Penang macam ni. So kita kena pupukkan amalan-amalan tradisional, tak kira dari segi reka bentuk, makanan, perawatan, everything tradisional mesti kita kena pupuk dan kita kena jaga dan daripada generasi ke generasi lah, agar tidak ditelan zaman. Sebab dulu orang kata tangga je yang berbatu kan kalau kat Melaka ni. Sekarang ni dekat mana-mana semua dinding pun dah berbatu dah dinding sekarang pun dah berbatu ni. dah. Okey. Jadi disebabkan itu kita nak tanya jugalah apa pencapaian yang telah puan capai semasa atau sepanjang perjalanan dalam Taman Sari Legacy ni. Okey, sepanjang antara yang paling membanggakan diri saya adalah saya dapat melahirkan produk-produk herba yang bertaraf GMP, dan juga saya memiliki kilang yang bertaraf GMP yang certified by SIRIM, yang mana kita ada halal, kita ada HACCP, kita ada mesti, dan kita ada everything, pensijilan, everything semualah. Itu antara pencapaian yang paling saya rasa successful bagi saya lah. Bukan senang untuk adakan satu yang besar macam tu, dan juga saya dapat memasarkan produk saya keluar negara tu. Alhamdulillah lah. Kita tak sangka produk-produk kampung kita ni, produk-produk Malaysia kampung kita ni dah boleh sampai ke luar negara. Orang pun dah suka dengan produk-produk herba kita, especially produk-produk tradisional kita. So bagi saya, kepada usahawan ataupun orang yang berbisnes, kita kena berani menghadapi cabaran, kena berani memulakan satu perniagaan tu dengan orang kata cekal, dan juga orang kata fokuslah untuk kita dapat capai apa yang kita nak. InsyaAllah. Okey, itulah kata-kata semangat dan kata-kata orang kata untuk kita ambil iktibar untuk diri kita sendiri. Dan dengan itu kita pun dah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih puan sebab sentiasa bersama dengan sudi bersama dengan kami memberi dan mengongsikan ilmu-ilmu dan pengalaman puan juga. Okey, jadi untuk anda semua saya nak memberitahu jadi untuk bulan Ramadan ni, sepanjang bulan Ramadan ni dekat Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park kita membuat promosi buffet Ramadan di mana package kita yang bernama Cita Rasa Nostalgia, dan kita juga ada buat untuk membuat tajaan pada anak-anak yatim, yang dewasa, warga emas dan juga staff-staff. Okey, jadi pada pihak Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park juga amat mengalu-alukan pada semua agensi yang ingin memberi tajaan ataupun memberi sumbangan, terutamanya kepada agensi-agensi korporat, swasta dan jabatan-jabatan kerajaan. Untuk maklumat lanjut, anda bolehlah hubungi di talian 013-313-8686. Jadi saya nak ingatkan kepada anda semua, jangan lupa like, komen dan share. Untuk nak tahu lagi tentang Mini Malaysia ni dengan lebih lanjut, boleh ke Facebook page Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park.
bagi untuk media sosial pula boleh ke laman web Mini Malaysia dan ASEAN. Bagi sebarang pertanyaan dengan lebih terperinci, boleh hubungi di talian 013-313-8686. Jangan lupa like, komen dan share. Jadi bertemu kita untuk segmen yang akan datang. Kita ada segmen budaya dan tradisi pada pukul 9 pagi bersama dengan Pak Wan esok. Jadi berjumpa lagi di segmen akan datang. Assalamualaikum. Mencicir, 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 mencicir. Oh, mencicir, 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 mencicir. Bujang lapuk tak akai songkok, basikal cabut tak pernah gosok. Tayar kempis, roda bengkok, badan pepes semacam keropok. Bujang lapuk keliling kampung, naik basikal hai pakai sarung. Minum air dan naik gembong, sakit perut terpekit terlolong. Hai bujang lapuk, tak boleh harap basikal cabut dan air kurap. Baru putus hai urat saraf, masuk angin nak keluar asap. Bujang lapuk loya buruk, sana sini hai bikin sibuk. Naik basikal semacam beruk, tak ada kerja tolak habuk. Oh, mencicir, 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 mencicir. Oh, mencicir, 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 mencicir.